A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jemaah Masjid Kampung Tengah, Masjid Jamik Taman Kasih, Masjid Taman Delima, Masjid Ladang Tereh Utara, Surau Al-Muhajirin, Bandar Seri Impian, Surau An-Najah, Surau Al-Ikhlas, Surau Kampung Seri Lambak, Surau Ladang-Ladang, dan yang tak sempat saya sebut, Surau An-Naim, Taman Maju Padu. Ni tak boleh sebut ni, nanti Abang Jo marah. Tak boleh tak sebut. Baik, Alhamdulillah. Sehari dua lagi, sehari lagi lah kurang lebih, kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Jadi untuk kita meraih kebaikan dan kelebihan dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tengok beberapa perkara ataupun beberapa amalan yang kita perlu fokus, kerana amalan-amalan ini adalah amalan yang utama dan besar pahalanya di bulan Ramadan. Antara amalan-amalan yang utama pada bulan Ramadan yang dapat disenaraikan, yang pertamanya tidak lain tidak bukan, bila sebut aja Ramadan, sinonimnya ialah puasa. Maka apa yang perlu kita buat dengan puasa ini? Kita berpuasa dengan sungguh-sungguh hati. Kita puasa sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kita nak mendapat title yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang sesiapa yang berpuasa, barang sesiapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita dapat, saya selalu sebut perkataan kalau. Sebab apa? Sebab kita belum tahu dapat ke tidak. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau kita dapat Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita, sama ada kita dapat penuh ataupun kita dapat separuh, kita gunakanlah peluang yang Allah bagi ni untuk kita puasa sungguh-sungguh. Biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjaga adab-adab puasa itu. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Abu Zaki dalam satu pertemuan berkenaan dengan Ramadan ini. Dalam Ramadan, kata Syekh, saya ambil sikit untuk kita untuk pesanan bersama, untuk ingatan bersama, 4 perkara. Iaitu yang pertama, perlu ada, yakni ilmu. Yang kedua, tak perlu ada, iaitu maksiat. Yang ketiganya, perlu banyak. Perlu banyak, iaitu amal-amal ibadah, amalan sunat perlu banyak. Dan yang keempatnya, tak perlu banyak, iaitu yang berkaitan dengan keduniaan. Jadi kita fokuskan dalam bulan Ramadan ni, antara lain puasa kita biar sungguh-sungguh. Biar martabat puasa kita naik daripada puasa orang awam, naik kepada puasa khusus. Bukan hanya kita puasa tak makan tak minum saja, bahkan kita menjaga adab-adab puasa supaya kita dapat pahala yang full, insya-Allah. Allahu Akbar. Baik, lagi kata Nabi SAW berkenaan dengan puasa ini, setiap amalan anak Adam akan digandakan pahala, di mana satu amalan kebaikan akan digandakan sebanyak 10 hingga 700 kali ganda. Banyak Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Kecuali puasa, kata Allah. Allah berkata, puasa itu untukku, aku sendiri yang menentukan pahalanya. Bab puasa ni Allah sendiri yang akan beri pahala. Kerana apa? Kerana ia, yakni orang berpuasa itu, meninggalkan syahwatnya dan makannya kerana aku. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, iaitu gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ataupun memberi sendiri hadiah ataupun gandaan pahala berkenaan dengan puasa ini? Sebab
kita mengabdikan diri ataupun kita melaksanakan ibadah puasa ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak tahu kita puasa. Ada orang yang tak puasa mengaku puasa. Orang tak tahu. Orang ingatkan dia puasa. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, bahawasanya Allah sendiri yang akan memberi pahalanya. Ya Allahu Akbar. Kita cuba dapatkan semaksimal mungkin pahala dalam bulan Ramadan ini. Yang keduanya, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita fokuskan dalam Ramadan nanti ialah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan solat-solat sunat, yakni tarawih, tahajud dan sebagainya. Bila kita dapat Ramadan, sinonim juga dengan Ramadan, tak boleh lari daripada tarawih. Kata Nabi SAW, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Orang siapa yang mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan, yang ditafsirkan ataupun diterjemahkan oleh para ulama bahawasanya menghidupkan malam-malam Ramadan ini antaranya ialah solat sunat tarawih. Yang mana saya ulang sekali lagi bahawasanya solat sunat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Special Ramadan, Allah bagi siangnya kita berpuasa. Allah bagi lagi malamnya untuk kita melakukan ibadah solat sunat, yakni tarawih. Allahu Akbar. Jadi peluang kita dapat Ramadan ini kita gunakan. Kita gunakan sebaik mungkin peluang Ramadan ini untuk kita menghidupkan malam-malamnya dengan bertarawih. Jadi tahun ini special. Tahun ni tahun yang special. 2020 tahun yang sangat-sangat special. Sebab semua orang lelaki, kalau yang dah berkeluarga, anda dilantik sebagai imam. Anda dilantik sebagai imam untuk solat fardu dan juga solat sunat tarawih nanti. Subhanallah. Tapi jangan takut. Jangan takut, jangan risau. Jangan macam mana ni nak sembahyang tarawih, sembahyang fardu okeylah 5 kali saja. Tapi ni sembahyang tarawih ni nak buat 20 rakaat, nak buat 8 rakaat ni, nak baca apa. Jangan risau. Kita buat semampu yang boleh. Diperbahaskan oleh para ulama. Biasanya disebutkan antara perbahasannya 8-20, 8-20. Tak ada masalah. Yang rasa ada kekuatan buat 20. Teruskan amalan seperti mana yang kita lakukan sebelum-sebelum ini di negeri Johor terutamanya. Buat 20, tak ada masalah. Yang rasa macam taklah agak nak buat 20, buat 8. Sekali lagi saya ulang sangat-sangat. Jangan yang buat 20 merasa tengok aku hebat, aku buat 20, engkau 8 malas. Jangan pula yang 8 kata ni lah kami buat ni lah yang Nabi ajar. 20 tu semua bid'ah. Jangan tak payah. Jangan bergaduh. Sebab dua-duanya sandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baik, solat sunat tarawih. Tolong jangan tinggal. Saya pesan untuk diri saya. Walaupun kadang-kadang kita rasa tak larat sebab seharian kita berpuasa, malam nak tarawih pula. Kalau tak larat berdiri, semayang dah dalam keadaan duduk. Semayanglah dalam keadaan duduk untuk solat sunat tarawih. Yang penting jangan tinggal. Sesibuk mana kita sekalipun, istilahnya curilah masa sikit untuk kita pada malam harinya bertarawih. Dan saya pesan sekali lagi juga bahawasanya tarawih waktu malam. Jangan malam ni ngantuk lepas main isyak terus tidur, kemudian esoknya bangun Allahu Akbar nak kejar tarawih pula. Tak sempat. Baik, jadi gunakan kesempatan ini untuk kita sama-sama melakukan ibadah solat sunat tarawih. Baik. Dan dalam bulan Ramadan yang mulia ini juga, antara yang perlu kita lakukan ialah, yang kita perlu fokuskan ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan bertadarus sesuai
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir al-ayat. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wal furqan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan bagi petunjuk itu. Wal furqan, dan pemisah antara yang benar dan yang salah. Jadi kita guna kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dapat Ramadan tahun ini, tambah-tambah lagi dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita gunakan peluang. Kita dah tak sibuk nak pergi mana-mana. Kita dah tak sibuk nak buat itu, nak buat ini. Kita fokuskan antara lain kepada Al-Quran. Baca, baca dan baca. Baca, faham dan faham. Baca, faham dan amalkan. Allahu Akbar. Gunakan kesempatan ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat suka, sehingga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara yang terbaik bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala seumpama apa yang keluar darinya, yakni yang datang dari Allah, iaitulah Al-Quran. Cara paling baik untuk kita ni dekatkan diri dengan Allah, baca Quran. Sebab itu adalah kata-kata Allah. Apa maksud kata-kata Allah? Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Lalu bagaimana kita nak mengetahui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan itu? Tidak lain tidak bukan ialah kita baca dan kita cuba untuk fahaminya. Tak boleh banyak, sikit. Kita jumpa dalam perbincangan akan datang sebab memori penuh. InsyaAllah saya akan sambung beberapa lagi amalan yang perlu kita fokuskan dalam bulan Ramadan ini. InsyaAllah. Assalamualaikum.